Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu 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 akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwan. Saya sihat, alhamdulillah. Sihat. Ada yang tanya Ustazah apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Semakin cergas, semakin semangat, insya-Allah. Apa khabar anda semua pula? Anda bersiaran, anda mendengarkan saya daripada mana? Sedang berada di mana sekarang? Ya, mungkin ada jawab di rumah Ustazah. Betul, di pejabat. Mungkin boleh sebutkan negeri mana anda sedang berada di sekarang ni. Masya-Allah. Walaupun kita berada di tempat yang jauh, tapi kita umpama seperti duduk di tempat yang sama. Saya duduk depan puan-puan, puan-puan duduk depan saya. Kita sama-sama duduk dalam satu taman syurga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat ada taman syurga, farta'u, maka pergilah singgah, Nabi kata. Sekarang kita tak ada taman syurga majlis ilmu yang kita boleh singgah di alam fizikal. Nampak ada masjid, buat majlis ilmu pergi, ataupun ada kuliah dekat mana-mana tempat kita pergi, tak ada. Buat masa ni suasana itu tidak ada. Tapi farta'u di sini boleh juga kita fahami bila Nabi kata apabila kamu nampak taman syurga, idza marartum bi riyadil jannah, bila kamu nampak taman syurga, farta'u, maka singgahlah. Sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga? Lalu Rasul menjawab, hilaku zikri, iaitu majlis zikir, majlis ilmu lah kan, majlis mengingati Allah, majlis mengingati Rasulullah, majlis yang di dalamnya ada dibacakan Al-Quran, ada dibacakan hadis-hadis Nabi, peringatan-peringatan. Itu majlis zikir lah semua tu. Masya Allah. Dalam suasana hari ini alamaya, bila kita nampak ada majlis ilmu, kita pun singgah. Maksudnya kita pun hadir sama. Sebab ada ramai orang bila dia nampak majlis ilmu, dia scroll je. Dia nampak ceramah, dia scroll. Dia scroll. Dia akan berhenti bila pub, berita, gosip ataupun hiburan. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita boleh juga, bukan tak boleh langsung berhibur, tetapi bila nampak majlis ilmu, sukan-sukannya satu hari kita hadirlah sekali majlis ilmu. Masya Allah. Sebab Nabi pesan, kalau kamu nampak taman syurga, maka singgah. Maksudnya sekejap, nama pun singgah. Nabi bukan suruh menetap. Bukan nampak taman syurga, nampak majlis ilmu, duduk menetap. Tak, duduk singgah. Tapi persinggahan ini amatlah penting tuan-puan sekalian. Sangatlah penting. Ia akan menentukan perjalanan kita. Sampai atau tidak perjalanan kita, antara penentunya adalah tempat persinggahan. Subhanallah. Kita ni kan dalam perjalanan alam roh ke alam barzah, alam roh ke alam rahim. Lepas tu kita teruskan perjalanan ke alam dunia sekarang ni lah. Kita akan teruskan lagi perjalanan kita ke alam barzah. Alam barzah tak tahu berapa puluh ribu tahun, berapa ratus tahun. Kemudian kita akan teruskan perjalanan kita di alam mahsyar. Alam mahsyar juga tak tahulah berapa tahun, berapa lama tuan-puan sekalian, ribu tahun, puluh ribu tahun, untuk ke alam
untuk ke alam syurga. InsyaAllah kita semua ke alam syurga. Jadi tuan-puan sekalian, contohnya kalaulah kita berjalan musafir menuju ke Terengganu. Saya orang Ganu kan, nama memang nak balik Ganu jumpa mak. Menuju ke Terengganu adalah mustahil sebenarnya. Sangatlah mustahil untuk saya teruskan perjalanan Terengganu tanpa singgah mana-mana R&R. Mustahilnya antaranya minyak. Mungkin tak cukup. Mesti kena isi minyak tengah jalan. Sebab perjalanan dalam 7 jam, 8 jam. Kedua, mesti nak pergi tandas juga, buang air. Ketiga, mesti nak berhenti solat. Keempat, makan dan minum. Jadi, siapa yang kata saya tak nak singgah mana-mana, nak balik terus sampai Terengganu, saya tak nak singgah, dia mungkin akan terkandas di tengah jalan. Sebab apa? Minyak dah habis. Ustaz, apa Ustaz boleh turun? Ustaz boleh turun. Tengok. Masya Allah. Subhanallah. Sebab apa? Minyak dah habis. Jadi terkandas di tengah jalan. Sebab itu Nabi pesan kepada kita, apabila kamu melihat taman syurga, farta'un, iaitu majlis ilmu, kamu kena singgah. Dan Nabi bersabda lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan jalannya ke syurga. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, bila nampak ada taman syurga, majlis ilmu yang lalu dekat wall, singgahlah sekejap. Singgah, dengarlah dalam 10 minit, mungkin ada kerja tak boleh nak teruskan. Dengar juga, sebab Nabi kata singgah bermaksud kita perlu ambil bekalan untuk teruskan perjalanan. Jadi siapa yang banyak singgah taman syurga di dunia, insya-Allah dia akan berakhir hidup dia di taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Subhanallah. Perjalanan macam mana pun mesti ada persinggahan. Perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah mesti ada tempat persinggahan. Dan Nabi pesan pada kita supaya singgah di mana? Di taman syurga, iaitu di majlis ilmu. Di majlis ilmu ni kita kutip bekalan untuk teruskan perjalanan. Bila kita singgah majlis ilmu, kita dapat ilmu sabar untuk hadapi ujian hidup, ilmu syukur untuk hadapi nikmat hidup, ilmu pengurusan diri, ilmu macam-macam lah kita dapat, muhasabah, ilmu taubat, ilmu istighfar. Semua itu adalah bekalan supaya perjalanan kita lancar, tidak tersekat, perjalanan kita tidak terhenti. Perjalanan walaupun berleko-leko, jatuh bangun, tapi insya-Allah sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita pada hampir tengah hari, pagi ke tengah hari lah, baru pukul 10.20 pagi kan. Tapi sibuk lah tu, Masya Allah, macam-macam benda kita buat kan. Saya rasa macam pagi ni pun saya memang start dari ceramah tadi non stop lagi. Sana sini, itu urusan ni, masa rasa sangatlah pendek, cepat. Rupanya baru pukul 10.20. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah muslimin-muslimat, bagi memberkati majlis ilmu taman syurga kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita baru saja selesai membacakan suratul Fatihah yang bermaksud surah pembukaan. Al-Fatihah menjadi surah kepada pembuka Al-Quran, disusun sebagai surah yang pertama, dan penyusunan sebagai surah yang pertama ini disusun oleh malaikat Jibril alaihissalam melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Bermaksud susunan Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah, subhanallah,
Walaupun di dalam surah Al-Fatihah tidak ada satu pun perkataan Al-Fatihah. Dimulakan dengan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diteruskan dengan pujian ayat yang kedua, pujian lagi ayat yang ketiga, pujian lagi ayat keempat. Manakala ayat kelima, keenam, ketujuh merupakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap ayat dalam surah Al-Fatihah ini, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, semuanya adalah satu doa kita kepada Allah dan ada jawapan Allah terhadap permintaan kita dalam surah Al-Fatihah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, Al-Fatihah, subhanallah, bila kita mulakan dengan pujian dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusuli dengan pujian yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujian lagi, segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kemudian kita puji lagi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, kita puji lagi Allah Malik Yaumiddin. Malik, Raja, Pemilik, Penguasa, Hari Pembalasan. Subhanallah, di dunia hari ini Allah yang Maha Berkuasa memiliki, tetapi banyak manusia yang lupa hakikat tersebut. Dia, semuanya dia lah. Dia rasa dia lah yang pemilik mutlak. Anak-anak tu anak dia. Itu anak dia, jangan sentuh, jangan ni. Ikut akulah anak aku, ikut aku nak buat macam mana. Rasa itu suami dia, itu anak dia, itu rumah dia, itu kereta dia. Bila Allah menguji daripada bahagian-bahagian yang dia miliki, sementara itu dia lupa hakikatnya Allah yang memiliki. Subhanallah. Dan kita akan sedar hakikat pemilikan yang sebenar, perkataan kalimah Malik Yaumiddin di akhirat kelak. Ketika itu raja ke, penguasa ke, pemerintah ke, orang kaya miskin masa itu tidak memiliki apa-apa walaupun sehelai pakaian. Kita tidak memiliki apa-apa pun walaupun seurat benang. Baru kita faham hakikat bahawasanya Allah lah yang Maha memiliki segala-galanya. Dan di mahsyar kelak Allah berhak untuk memberikan pemilikan apapun kepada siapa yang dia mahu. Sebab itu sahabat-sahabat, ada satu hadis Nabi SAW. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang masyhur, pakaian yang membuatkan dia rasa sombong, walaupun dia mampu, Nabi kata, dia mampu untuk membeli. Mungkin pakaian itu harga 10,000, 20,000, dia ada 20 juta, apa sangat baju 10,000, 20,000 kan. Tetapi dia meninggalkan pakaian itu walaupun dia mampu, Nabi sebut. Nabi sebut begitu, tuan-tuan sekalian. Barang siapa yang meninggalkan pakaian kebanggaan, pakaian yang mahal, pakaian yang mahal yang bila dia pakai mungkin dia boleh rasa riak, takabur dan sebagainya, kerana tawaduknya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pakaian di mahsyar kelak. Sebab itu di padang mahsyar kelak ada golongan yang akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu pakaian itu daripada Allah, daripada syurga Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, kita dah mula dengan Al-Fatihah tadi. 4 ayat terawal iaitu pujian kepada Allah. Kemudian kita mula meminta dengan Allah perkara-perkara yang paling utama dalam hidup kita. Itulah 3 perkara yang paling penting yang kita selalu minta dalam Al-Fatihah. Kerana itu Al-Fatihah diberikan nama Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kerana itulah pengulangan permintaan yang kita perlu minta dengan Allah daripada awal hidup sampai akhir kehidupan kita mati. Kita minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memperhambakan diri menyembah. Hanya kepadamu kami sembah, memperhambakan diri. Iyyaka nasta'in, dan kepadamu, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kita minta pertolongan dengan Allah paling kurang 17 kali di dalam solat. Subhanallah. Tapi malangnya kita tidak memahami bacaan dan kita baca Al-Fatihah tanpa rasa, tanpa penghayatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalanmu yang lurus. Subhanallah. Tuan-tuan dia mati Allah sekalian, sebab itu hidup kita ada ujian. Ada sakit, ada perih, ada pedih. Subhanallah. Sebab jalan yang lurus itu dipagari dengan ujian demi ujian. Itu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda, syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian. Manakala ujian, kesusahan, kesedihan, itulah pagar kepada syurga. Syurga yang indah, pagarnya adalah ujian demi ujian demi ujian. Kita perlu tempuh pagar demi pagar ujian demi pagar ujian demi pagar ujian, yang akhirnya kita akan masuk ke syurga. Dan Nabi sebut, manakala neraka Allah itu dipagari dengan nikmat, keseronokan,
nikmat keseronokan. Itulah pagar kepada api neraka. Siapa yang hidupnya mengejar keseronokan, tak nak susah-susah ni, nak yang mudah je. Kan, rasa masuk syurga pun nak jalan fast track, nak jalan mudah. Kan, tak ada jalan mujahadah, tak ada jalan hijrah, tak ada jalan ni. Dia bersandarkan apa? Allah kan maha pengampun, Allah kan maha memakbulkan doa. Tapi dia tak nak hijrah diri dia. Dia masih nak kekalkan pakaian yang sama, cara hidup yang sama, gaya hidup yang sama. Subhanallah, Nabi sebut apa? Neraka itu dipagari dengan kenikmatan, keseronokan. Yang mana siapa yang banyak mengambil bahagian keseronokan dunia ini, dia menempuh satu demi satu pagar yang akhirnya bila berakhir pagar itu menuju ke neraka. Nauzubillah min zalik. Subhanallah, kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu jalan yang kita lalui sekarang banyak ujian, banyak berliku, betul kan? Semua orang saya pasti yang hadir di sini banyak ujian, banyak liku kehidupan. Subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah. Dan itulah jalan yang kita minta, iaitu jalan yang lurus. Bukan bermaksud jalan yang mudah, tetapi jalan lurus itu memang penuh dengan bengkang, bengkok, jatuh, bangun, sakit, perih, pedih, semua ada. Masya-Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kan? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Kita nak jalan yang lurus tu, apa maksud dia? Jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan orang yang Engkau benci, bukan orang yang sesat. Subhanallah. Siapakah orang yang dimaksudkan yang diberi nikmat? Nikmat apakah? Nikmat dunia dan nikmat akhirat, nikmat kubur, nikmat syurga. Kita nak Allah berikan kita jalan-jalan yang ditempuh oleh orang yang Allah berikan nikmat ini, iaitu nikmat kehidupan dunia yang baik, nikmat kehidupan di akhirat yang baik, nikmat syurga. Jadi kita mohon dengan Allah secara umum di dalam surah Al-Fatihah, ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang ditempuh oleh orang yang Engkau berikan nikmat yang sebenar. Wa ghairil maghdub, bukan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan orang yang Engkau bukan orang-orang yang sesat. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah mukadimah kita, tuan-puan sekalian, sebab kita dah mula dengan Al-Fatihah. Dan memang kena dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Tajuk kita ialah kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Tak lama masa yang diberikan kepada saya oleh penganjur ialah 1 jam. Kita sepatutnya mula pukul 10. Saya lambat. Isu teknikal. Tak ada alasan lain kan, isu teknikal. Tapi memang suami saya tadi ada masalah sikit nak pasang gitu gini. Pukul 10 minit lebih kurang kita mula. Maksudnya saya ada masa 40 minit saja lagi. Kita akan berakhir. Ya, 40 minit. Saya akan berakhir pada pukul 11.10 minit. Masya Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Akademi Al-Faqih. Akademi Al-Faqih. Cantik, indah. Akademi Al-Faqih. Al-Faqih ni iaitu faqih ni maksud dia berpengetahuan, alim. Faqih ni pakar. Jadi akademi kepakaran, akademi faqih, pengetahuan. Untuk jadi orang yang berilmu. Penganjur iaitu Akademi Al-Faqih, Ustaz Arif Jamil Al-Fadil, Ustaz Arif Jamil selaku pengasas Akademi Al-Faqih. Terima kasih Al-Fadil Ustaz. Seterusnya guru-guru Al-Quran, Ustaz-Ustazah Akademi Al-Faqih, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Okey, jadi tuan-puan sekalian, penganjur majlis ilmu kita hari ini membawakan tajuk kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Saya akan banyak menulis sebab saya nak tuliskan hadis Nabi yang berkaitan dengan kelebihan Al-Quran dan juga beberapa kata-kata yang indah oleh sahabat Nabi yang sentiasa bersahabat dengan Al-Quran. Jadi tajuknya adalah kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak dan menyeru sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dah singgah, sahabat-sahabat dah berada di majlis ilmu ni. Ini adalah antara bukan kebetulan. Kebetulan nampak Ustazah live, saya pun singgah, saya pun tengok. Tak, tidak ada kebetulan dalam hidup. Melainkan semuanya telah diaturkan oleh Allah pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, pada keadaan kita yang tepat. Subhanallah. Dan pada saat ini, Masya Allah muslimin muslimat,
saya dirizkikan Allah jumpa tuan-puan sekalian, dirizkikan untuk membicarakan tajuk ini dan nak iklankan pada tuan-puan sekalian untuk sama-sama belajar dengan ustaz atau ustazah secara online. Jadi kita boleh follow, tolong tuan-puan sekalian boleh bantu saya tuliskan nama FB ni. FB-nya adalah Akademi Al-Faqih. Ejaan dia AKDEMI, lepas tu dia ada sengkang AL, lepas tu ada dash Faqih. Faqih ejaan dia FAQEH. Akademi Al-Faqih. Boleh cari dekat FB ataupun Instagram pun ada. Sahabat-sahabat Instagram, kita ada lebihkan 2000 penonton bila campur dua ni. Al-Faqih Home Quran. Kalau Instagram Al-Faqih Home Quran. Sahabat-sahabat sekalian, cubalah kita berkenalan dengan Al-Fadhil Ustaz dan Ustaz-Ustazah di sana. Cuba belajar Al-Quran, tengok cara. Kadang-kadang kan belajar online ni memang sangat banyak, tapi kita cubalah. Mungkin ada yang serasi dengan Ustaz-Ustazah ni, ada yang serasi dengan kaedah ni. Jangan buat perbandingan untuk mencari kekurangan. Jangan. Oh, saya ni yang tu entah apa-apa. Jangan begitu. Jangan memperlekehkan orang lain. Tapi kalau kita buat perbandingan untuk melihat mana yang serasi dengan kita. Dan antara adab kita menuntut ilmu, jangan mencari aib guru. Dan bila nampak aib guru, kita doakan kebaikan untuk diri guru. Mudah-mudahan dia tahu kesilapannya dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat, Akademi Al-Faqih ni pusat pendidikan Al-Quran yang menekankan kepada kelas Al-Quran secara online secara personal. Kalau anda malu nak belajar ramai-ramai, personal, seorang-seorang, berkumpulan dan menyediakan seminar agama dan Al-Quran untuk bantu masyarakat lebih dekat dengan Al-Quran, khas untuk masyarakat rakyat Malaysia dan luar negara. Jadi Akademi Al-Faqih juga mempunyai guru-guru ustazah yang terpilih seluruh Malaysia membantu lebih ramai pandai membaca Al-Quran. Kita doakan Akademi Al-Faqih akan berkembang maju. Sahabat-sahabat, subhanallah, mari sama-sama share perkongsian. Kita dah nak masuk perbincangan tajuk berkenaan dengan kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Dan terima kasih kepada yang bagi star di page, sebab di Instagram ada orang yang tulis star tu, terima kasih juga. Tapi kalau yang bagi star di FB, anda sebenarnya telah menyumbang satu star sebanyak 5 sen dolar, lebih kurang 20 sen Malaysia. Jadi setiap star yang anda beri, dia bertukar kepada duit, dan duit itu kami akan manfaatkan sebagai minyak. Kalau kita ada kereta yang indah, minyak tu menggerakkan kerja dakwah, kerja amal kita. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita akan mulakan tajuk kita iaitu kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Okey, yang pertama, saya nak share dulu overview yang bakal kita bincangkan. Anda bersama dengan saya sampai akhir. Ada 14 poin penting yang bakal kita kupas, insya-Allah. Yang pertama, definisi Al-Quran itu sendiri apa? Yang kedua, fakta yang penting tentang Al-Quran. Yang ketiga, perumpamaan orang yang mengaji dengan tidak mengaji berdasarkan hadis Nabi. Kita akan tengok perbezaan. Ya, ada orang tanya macam mana nak buat sumbangan melalui star dalam IG. Saya tak tahu. Sebenarnya IG dia tak ada kaedah tu. Saya tak tahu IG macam mana menyumbang. Tapi kalau di FB, ni sahabat-sahabat IG kan, anda cubalah buat FB juga. Saya banyak aktif di FB. Di FB, walaupun FB ni macam geng-geng orang tua. Orang kata remaja, orang muda banyak di IG, orang-orang dewasa, mak-mak di FB. Tapi cubalah juga, kamu bakal dewasa juga. Kamu cuba juga buat FB. Kan, lepas tu follow lah page saya, Ustazah Asma Harun. Follow lah. Saya ni GF, gila follower. Tak apalah kan, benda baik. Lepas tu, nanti sebab apa di FB dia punya perkongsian kita tu berbeza sikit. View apa semua, anda mungkin akan rasa sedap lah mata tengok tu di FB. Saya IG ni memang saya minta maaf lebih kepada staff admin yang bantu hidupkan IG. Tapi saya banyak hidupkan di FB. Okey, tak apa, it's okay. Semuanya yang penting boleh dengar ilmu. Tapi di FB kita ada tekan butang star, macam dia orang bagi star-star tu, automatik duit masuk. Wallahualam macam mana dia. Tapi alhamdulillah macam bulan lepas kumpul-kumpul star-star semua dapat 4,000 RM, 4,000 lebih. 4,000 lebih. Saya tak tahulah bulan ni mungkin tinggi lagi. 4,000 tu tuan-puan sekalian boleh bayar 2 gaji pekerja kami. Yang mana pekerja yang buat kerja dakwah, kerja amal. Yang bantu saya ni buat-buat setting ini,
bantu pergi hantar bantuan. Sebab itu saya sebut setiap sumbangan anda memang saya tak ambil. 1 sen saya tak ambil. Dia akan masuk kepada akaun untuk kerja amal, kerja dakwah. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Apa nama yang Ustazah cakap tadi yang nak belajar? Nama tu iaitu siapa nak belajar online, personal, seorang-seorang, dengan Ustazah seorang-seorang, dengan Ustaz. Namanya adalah Akademi Al-Faqih. A-K-D-E-M-I, Akademi Al-Faqih, A-L-F-A-K-E-H. Tapi kalau Instagram pula, adik-adik, kalau Instagram boleh buka Instagram. Mana dah tadi ya? Instagram boleh buka Faqih. Saya tak jumpa dah pula. Encik. Sama je, di poster ada atas dulu cuma. Tak, ini tak poster. Hilang yang saya buka tadi. Okey, kalau di IG pula, okey, IG lain, Al-Faqih Home Quran. Kalau IG Al-Faqih Home Quran. Al-Faqih Home Quran. A-L-F-A-K-E-H, Home, rumah, H-O-M-E, Quran. Dia sambung. Al-Faqih Home Quran, dia sambung. Itu IG. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat, terima kasih ya kehadiran semakin ramai. Masya Allah, share lagi perkongsian kita agar lebih ramai dapat manfaat. Okey, saya akan kongsikan perumpamaan orang mengaji dengan tidak mengaji berdasarkan hadis Nabi. Buat menangis ketika mengaji. 2 mata yang tidak disentuh api neraka. 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka Allah. Kemudian orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, kelebihannya. Cara bersahabat dengan Al-Quran. Kita akan pergi kepada poin penting tajuk kita. Cara kita nak bersahabat dengan Al-Quran. Masya Allah. Okey, kelebihan bersahabat dengan Al-Quran. Kerugian dan akibat meninggalkan Al-Quran. Hubungan sahabat dan tabi'in dengan Al-Quran. Hati Umar tersentuh dengan surah Al-Haqqah. Uthman bin Affan bersahabat dengan Al-Quran. Doa Al-Quran sebagai penyejuk hati. Doa diberikan kekuatan untuk membaca Al-Quran. Ada doa untuk supaya kita kuat untuk baca Al-Quran dan jadi sahabat Al-Quran. Baiklah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Saya nak cerita dulu. Sebab bila saya start bangun, saya mula tulis-tulis di whiteboard. Nak tulis hadis Nabi, nak tulis poin-poin tu. Sahabat-sahabat, saya mohon anda sediakan pen dan kertas untuk buat nota. Sebab bila kita menulis, tangan kita akan jadi saksi di mahsyar kelak bahawa kita menuliskan ilmu Allah. Kita menuliskan tentang Al-Quran, menuliskan hadis Nabi dan sebagainya. Jadi, tak apa tulisan tak cantik, tak apa. Seburuk-buruk tulisan, seindah-indah catatan. Walaupun tulisan buruk, itulah catatan terindah. Apa dia seindah catatan? Mencatat Al-Quran, mencatat ilmu, mencatat hadis Nabi. Itulah catatan terindah. Walaupun tulisan buruk. Jika tulisan cantik, itu bonus lah. Tapi di sisi Allah, Allah tak pandang tu cantik ke buruk. Tapi Allah sukalah kalau kita buat yang terbaik. Tetapi yang Allah pandang adalah, kan surah Yasin Allah sebut, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang ditutup mulut dan akan berkata, jari jemari tangan kamu akan berkata, dan kaki akan menjadi saksi ke mana kamu pergi dan sebagainya. Jadi insya-Allah bila kita menuliskan ilmu, tangan kita esok akan jadi saksi. Kita menggunakan tangan ini, jemari ini untuk perkara yang bermanfaat. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. InsyaAllah saya nak cerita satu kisah tentang seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Al-Quran, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, kenapa Al-Quran yang kita miliki hari ini dipanggil sebagai ada yang kata, Ustazah, saya dengar ceramah Ustazah sambil bekerja. Boleh. Kalau tanya Ustazah, boleh ke dengar ceramah sambil bekerja? Adakah dikira saya curi tulang? Sekiranya anda dengar ceramah sambil-sambil dan tidak mengganggu kerja, kerja boleh dilaksanakan dengan baik, maka ia tidak dikatakan curi tulang. Kan? Sambil-sambil daripada kita dengar orang duduk ngumpat, kawan duduk ngantuk apa semua, ataupun kadang ada orang bila sunyi tu dia ngantuk. Jadi sambil-sambil dengar, sambil-sambil dibuat kerja, Alhamdulillah. Ya, tak sempat nak catat kan? Sambil masak, sambil ngemar rumah, pasang kuat-kuat. Boleh tuan-puan sekalian. Masya Allah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian.
Sayyidina Uthman bin Affan. Kan kita ni Al-Quran kita disebut Rasam Uthmani. Rasam maksud rasmun adalah penulisan. Rasam maksudnya tulisan. Rasam Uthmani. Uthman lah Sayyidina Uthman. Pembukuan Al-Quran telah dimulakan oleh zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dah mula daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada kisah dia. Masa saya buat master dulu, buat kajian terhadap 4 khalifah. Pemerintahan 4 khalifah. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Subhanallah. Dan 4 pemerintahan khalifah yang utama ini mempunyai kelebihan kekuatan yang tersendiri. Sayyidina Abu Bakar dengan caranya. Sayyidina Umar selepas Rasulullah meninggal dunia, wafat, ramainya yang murtad. Sebab mereka beriman kepada Rasulullah. Bila Rasulullah mati, mereka murtad ramai. Berlakulah peperangan di antara orang Muslim, orang mukmin dengan orang murtad. Peperangan riddah menentang orang-orang yang murtad ni. Masya Allah. Dan ramainya di kalangan pejuang-pejuang Islam ni, pejuang-pejuang ni di kalangan hafiz, penghafaz Al-Quran. Dan mengalami kematian penghafaz lebih kurang 60 orang, 70 orang, macam itulah. Maksudnya bila berlaku je perang, kehilangan para hufaz dalam jumlah yang ramai. Masya Allah. Bila Sayyidina Umar melihat situasi yang begitu, Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar mencadangkan supaya Al-Quran mula ditulis, dikumpulkan dan ditulis. Peringkat awal Sayyidina Abu Bakar tidak bersetuju. Sebab Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah tidak pernah melakukannya. Sayyidina Abu Bakar seorang yang sangat lembut, sangat berhati-hati, sangat takut, berfikir panjang, sangat teliti. Tak lama selepas itu Sayyidina Umar datang lagi jumpa Abu Bakar, pujuk lagi supaya kita perlu mula menulis. Selepas itu Abu Bakar minta dengan Sayyidina Umar supaya berikan masa untuk Sayyidina Abu Bakar buat istikharah, mohon petunjuk daripada Allah dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersetuju. Al-Quran mula ditulis peringkat awal pada zaman tersebut secara berperingkat, sikit-sikitlah dulu. Ada yang tulis di batu, ada yang tulis di pokok, di dahan, ada yang tulis pada pelepah, ada tulis pada daun. Maksudnya adalah kaedah penulisannya. Adalah cara-cara tu mereka menulis tu. Masya Allah. Kemudian disambung lagi pada zaman Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mula lagi memimpin menulis, tapi tidaklah tersusun. Dan penyusunan Al-Quran yang betul-betul tersusun kan dengan susunan yang ada format dengan begitu begini pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Dikumpulkan secara sistematik penulis-penulis Al-Quran. Lepas tu dikumpulkan mana-mana yang paling pakar, yang paling disahkan. Ada ni secara sistematik. Sebab itu sampai kepada kita hari ini adalah Al-Quran Rasam Uthmani. Rasam bermaksud penulisan Uthmani, zaman Sayyidina Uthman. Subhanallah. Tapi ia telah melibatkan daripada semua para sahabat daripada Abu Bakar. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak berkongsi kisah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan dikenali sebagai salah seorang sahabat Nabi yang sangat pemalu, penyantun, tapi orang yang dikenali dengan kekuatan dia. Sayyidina Uthman juga seorang hartawan, dermawan, subhanallah, Allahu Akbar. Dan Sayyidina Uthman pernah satu ketika Rasulullah SAW masa tu duduk di rumah kan, isteri Nabi iaitu Sayyidina Aisyah pun melihat Rasulullah SAW. Lepas tu datanglah berkumpul sahabat-sahabat kan. Seorang datang, Nabi adukanlah, seorang datang, subhanallah. Kemudian bila sampai Sayyidina Uthman datang, Rasul membetulkan duduknya. Rasul macam betul-betulkan sikitlah duduk macam tu. Macam selepas itu, selepas selesai tu Sayyidina Aisyah, saya tak silap saya Sayyidina Aisyah, kalau saya silap minta maaf. Tapi cerita ni cerita yang sahih, subhanallah. Cuma saya tak ingat, saya tak sure sangat isteri mana. Cuma sahabat-sahabat sekalian, yang antara yang sahih juga, sahabat-sahabat ataupun pembesar, mereka akan berkumpul di Rasulullah bila Rasulullah ada di rumah Sayyidina Aisyah. Mungkin Sayyidina Aisyah lah, isteri Nabi bertanya, ya Rasulullah,
kenapa aku melihat kamu berbeza bila Sayyidina Osman datang? Maksud soalannya, kalau sahabat Nabi lain datang tu Rasulullah biasa je. Tapi bila Sayyidina Osman datang, Rasulullah macam membetulkan duduk dia. Rasulullah macam menghormati lebih sikit Sayyidina Osman. Bukanlah Rasulullah membezakan di antara sahabat, tapi macam Rasulullah ada rasa segan. Rasulullah kata sesungguhnya aku malu dengan Osman yang sungguh pemalu orangnya. Kerana dikatakan pemalu, sifat Sayyidina Osman ni pemalu. Bukan pemalu macam malu perempuan, malu anak dara tu. Bukan macam tu. Tapi pemalu Sayyidina Osman ni malunya kepada Allah, malunya kepada maksiat, santunnya akhlak dia walaupun dalam keseorangan. Sehingga kan Nabi sebut, subhanallah, aku malu kepada Osman yang seorang yang sangat hebat sifat pemalunya. Macam tu lebih kurang. Okey. Karakter Sayyidina Osman sangat banyak lah. Karakter hebat dia, mulia dia dan sebagainya. Baiklah. Subhanallah, Allahu Akbar. Uthman bin Affan bersahabat dengan Al-Quran. Di antara sahabat Nabi yang terdidik dengan bimbingan Al-Quran iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua telinga Uthman mendengar langsung ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada Abi Abdurrahman As-Sulami ia berkata. Okey, dengarkan ya. Para pembaca Al-Quran, contohnya seperti Sayyidina Uthman bin Affan. Diceritakan tentang Sayyidina Uthman bin Affan bila dibaca Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud bercerita. Okey, antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan. Mereka apabila belajar Rasulullah 10 ayat, mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya sekaligus mempraktikannya. Oleh kerana itu, para sahabat memerlukan beberapa waktu untuk menghafal satu surah. Semua kerana Allah Ta'ala berfirman, kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah As-Sad ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkat supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi akhlak sahabat Nabi SAW bila mendapat ayat Al-Quran daripada Rasulullah, akan memahami, akan menghafal, akan menghayati, kemudian terus beramal. Dengar je beramal. Dengar je beramal. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi mengambil masa sikit untuk mengingati ataupun menghafal Al-Quran, surah-surah, kerana mereka mengikuti langkah demi langkah. Hayati, hafal, memahami dan amalkan dulu, barulah pergi ambil ayat yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, subhanallah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara kata-kata indah Sayyidina Uthman berkenaan dengan Al-Quran. Yang ni saya nak tuliskan sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Tak apa, sahabat-sahabat tolong tulis di ruangan komen, boleh ya? Kejap lagi saya memang nak guna whiteboard. Ustaz, okey, kita nak, boleh ya, tukar pada whiteboard. Semua okey kat bawah? Ya. Kau dekat mana? Ya. Okey. Okey, subhanallah. Okey, jom. Kita akan pergi kepada whiteboard. Tuan-tuan sekalian, siapa yang nak tulis nota boleh tuliskan. Saya nak kongsi beberapa kata-kata indah Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga kita nak kongsikan beberapa hadis Nabi. Okey, boleh ya? Baca sampai nama Allah. Saya setiap malam, alhamdulillah, itu sangat hebat. Untuk mudah hafal Al-Quran, masya-Allah, Allahu Akbar. Nanti kita share sikit hafaz Al-Quran. Okey. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, siapa yang di sini bercita-cita nak hafal Al-Quran? Siapa yang bercita-cita nak hafal Al-Quran? Saya percaya ramai yang kata, Ustazah, saya nak hafal Al-Quran. Tuan-puan sekalian, kita target hafal Al-Quran, tak semestinya hafal 30 juzuk Al-Quran. Kita target hafal apa? Al-Mulk. Dan kalau kita mati, kita dikira penghafaz Al-Quran, walaupun bukannya penghafal 30 juzuk. Pokoknya kita hafal sebahagian daripada Al-Quran. Sebahagian sikit lah tu, iaitu surah Al-Mulk kan. Kita mesti ada target surah yang kita hafal. Okey, Ustaz, boleh tukar. Oh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini biasa saja ni. Ini sebenarnya nak Encik nak tukar. Okey. Ini studio di rumah, alhamdulillah. Setelah selesai boleh ni. Okey. Mata saya macam merah kan? Tak tahulah kenapa. Mata penat. Sebenarnya memang agak kepenatan kan. Macam itulah. Semua orang penat. Hidup ni memang untuk berpenat pun sahabat-sahabat. Tempat rehat sebenar dalam kubur. Nanti kita akan rehat. Tak apa penat di dunia berbaloi. Okey. Antaranya adalah kata-kata Sayyidina Osman. Ini adalah kita sebut mutiara kata Sayyidina Osman. Okey. Yang pertama, subhanallah. Jika hati kita suci, Masya Allah. Jika hati kita suci, maka kita tidak akan sunyi, tidak akan puas ataupun jemu dengan Al-Quran. Subhanallah. Kata-kata ni nampak macam simple tapi sangat mendalam. Sayyidina Osman bin Affan menyebutkan, jika hati kita suci, maka hati kita tidak akan puas ataupun jemu dengan Al-Quran. Jadi, bila kita kan baca 5 muka surat dah ngantuk, dah jemu, dah bosan, kita tak boleh nak baca dalam jumlah yang banyak. Itu antara petanda hati kita kotor. Saya bukan kata tuan-puan, saya kata diri saya sendiri. Kadang-kadang tu kita rasa macam, kenapalah baru baca dah rasa macam tak sama macam kita tengok movie, contoh tengok drama ataupun apa yang kita suka, pergi shopping ataupun kita duduk tengok Facebook, Instagram. Kita boleh sejam tak jemu. Tapi baca Al-Quran 15 minit dah rasa jemu. Dah rasa lama 15 minit. Tapi kalau tengok media sosial 1 jam tak rasa lama, 2 jam tak rasa lama. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Sayyidina Osman kata, jika hati kita suci, maka ia tidak akan puas jemu dengan Al-Quran. Ustaz, boleh tak nak letakkan ni dekat sini? Okey ya. Sebab saya nak tuliskan juga hadis-hadis Nabi, nak letak laptop. Okey kan, jadi kan. Begini Encik. Kan kereta ni dah penuh. Laptop kita ni boleh lipat. Ustaz, mana tu? Terima kasih. Okey, Masya Allah. Ini ada orang hadiahkan ni, tempat letak ni. Alhamdulillah. Tuan-puan dimakan Allah sekalian. Satu lagi, kata-kata Sayyidina Osman seterusnya. Ini dah salin lah. Sayyidina Umar sebut lagi, sungguh, subhanallah, dalam kitab Al-Bidayah, yang tadi tu dalam Majmu' Fatwa semua, Ibn Taymiyah semua tu ada rujukan. Kemudian antara kata-kata Sayyidina Osman adalah sungguh, aku membenci. Boleh baca tak? Dia orang boleh baca tak? Sungguh, aku membenci itu logi apa pula? Sungguh aku membenci satu hari berlalu. Oh, mic jatuh. Subhanallah, mic jatuh. Masya Allah. Sungguh aku membenci satu hari berlalu
Satu hari berlalu tanpa melihat, iaitu membaca Subhanallah. Sayyidina Ali sebut, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa melihat ataupun membaca Al-Quran. Maksudnya hari yang paling dia tak suka, hari yang paling dia benci, apabila ada harinya berlalu tanpa membaca Al-Quran. Jadi ada tak kita bila ada satu hari tak baca Al-Quran, kita rasa sedih, rasa gelisah, rasa macam tak best lah hari ni. Ya Allah, hari ni tak baca walaupun satu muka surat Al-Quran. Contoh. Jadi kalau kita ada perasaan begitu, insya-Allah kita ada ciri-ciri bersahabat dengan Al-Quran. Tapi kalau tak rasa apa-apa, itu antara petanda hati kita dah mula sakit tenat, bimbang mati. Sampai kalau kita betul best friend Al-Quran, sahabat Al-Quran, kita mesti nak sentiasa bersama. Nama pun kan, macam kita lah kalau rapat dengan suami. Saya tak jumpa pun susah hati. Rapat dengan anak, rapat dengan mak, hari-hari telefon. Jadi kalau petunjuk kita ni rapat dengan Al-Quran, kita adalah membacanya. Masya Allah. Satu lagi kata-kata yang indah saya nak, okey. Ini penting. Kata-kata Sayyidina Uthman lagi dalam Irsyadul Ibad Al-Isti'adadi. Sayyidina Uthman bin Affan menyebutkan, ada bahagian dunia yang ku cintai. Biasakan saya tulis hadis Nabi, tapi tak apa ya, kita tuliskan kalam sahabat Nabi. Bahagian dunia yang ku cintai. Bahagian dunia yang ku cintai, Sayyidina Uthman sebut. Yang bahagian dunia yang ku cintai ada 3. Ada 3. Yang pertama, subhanallah, mengenyangkan orang lapar. Sahabat-sahabat tuliskan, boleh buat tazkirah, poster, mengenyangkan orang lapar. Kenapa kita kena ikut dan ambil kata-kata Sayyidina Uthman? Sahabat-sahabat, Sayyidina Uthman salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Dan ada lagi beberapa orang yang Nabi sebut secara jelas dijamin syurga. Jadi, kalau kita nak masuk syurga, kita perlu mencontohi, mengikuti jejak langkah orang yang dah dijamin syurga. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah manusia biasa seperti kita. Kalau Nabi Muhammad SAW manusia biasa juga, tapi dia angkat menjadi Nabi. Sayyidina Uthman adalah manusia sama seperti kita. Tetapi Allah berikan dia suluhan cahaya yang sangat mendalam daripada hasil didikan Rasulullah SAW. Sayyidina Uthman kata, daripada bahagian dunia yang ku cintai, ada 3 perkara yang Sayyidina Uthman sangat cintai. Hidup di dunia, dia paling suka 3 perkara ni. Yang pertama, mengenyangkan orang lapar. Yang kedua, iaitu memberi pakaian kepada mereka yang tidak mempunyai. Memberi pakaian kepada yang tak punya. Macam itulah lebih kurang ya. Lepas tu yang ketiga, iaitu membaca Al-Quran. Okey. 3 perkara. Dan 2 perkara melibatkan orang miskin. Dan Sayyidina Uthman memang dikenali sebagai salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai kekayaan, kejayaan dalam perniagaan dan seorang yang sangat pemurah. Subhanallah, inilah antara perkara yang paling dicintai Sayyidina Uthman daripada bahagian dunia, mengenyangkan orang lapar, memberi pakaian kepada yang tidak mempunyai pakaian dan membaca Al-Quran. Jadi Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat yang begini, kalau time tuan-puan sekalian jumpa orang miskin, itu satu kebahagiaan bagi mereka. Mereka mencari-cari. Jumpa orang fakir miskin, satu kebahagiaan dan kegembiraan. Sebab itulah bahagian dunia yang paling dicintai. Itulah dia rasa peluang untuk dia memberi pakaian, makanan dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada isi kandungan. Overview tadi, definisi Al-Quran. Kemudian, okey, kita nak, apa itu Al-Quran?
Al-Quran berasal daripada perkataan qara'a yaqra'u Quran. Perkataan Al-Quran ini sendiri, tuan-puan sekalian, Al-Quran asal pada perkataan qara'a. Saya guna pen hitam lah ya. Al-Quran asal perkataan qara'a. Kan Al-Quran ni kita tahulah dalam bahasa Arab kan. Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab, kita nak tahu asal perkataan tu maksud apa Al-Quran ni. Yang sebut Al-Quran ni maksud dia apa Al-Quran? Asal perkataan qara'a, qara'a membawa maksud telah dibaca. Telah membaca. Tak apa, tulis dulu. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan. Okey, qara'a bermaksud telah membaca. Yaqra'u sedang membaca. Qur'anan adalah bacaan. Ataupun apa yang dibaca. Yalah, bacaan tu lah. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Dan ayat yang pertama, wahyu yang pertama, perkataan pertama, ya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Perkataan ayat pertama, perkataan pertama, wahyu yang pertama. Perkataan apa? Perkataan Iqra. Subhanallah. Apa dia maksud Iqra? Bacalah. Iaitu ayat perintah. Ayat suruhan, ayat perintah. Iqra. Qara'a telah membaca, fi'il madhi, past tense. Yaqra'u present tense, iaitu sedang baca. Qur'anan, apa yang dibaca? Itulah Quran itu sendiri. Dan ayat yang pertama Allah perintahkan Iqra. Itulah ayat perkataan pertama. Wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Subhanallah. Allah perintahkan Nabi Muhammad membaca. Dan perintah itu sebenarnya tujukan kepada semua umat Nabi Muhammad termasuk kita. Iaitu Allah memang perintahkan kita supaya bacalah Al-Quran. Dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Subhanallah. Dan hasil daripada bacaan Al-Quran, kajian Al-Quran inilah telah menjadikan kita memahami dan mencabarkan pelbagai bentuk ilmu. Sains daripada Al-Quran, geografi daripada Al-Quran, metafizik daripada Al-Quran, kimia daripada Al-Quran, ilmu hisab daripada Al-Quran. Semuanya sumber utama adalah permulaan bacalah, iaitu bacalah Al-Quran. Sebab itu dikatakan orang Yahudi, orang yang paling bijak di dunia sampai hari ini, kumpulan manusia terbijak di kalangan Yahudi. Kerana mereka adalah orang yang paling mendalam, paling banyak mengkaji tentang Al-Quran. Mereka tahu dalam Al-Quran itu terkandung segala ilmu yang lepas, yang sekarang, bahkan ilmu akan datang. Dan itu dibuktikan oleh sains masa demi masa. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebenarnya mereka ketawakan. Tak logik apa yang disebut dalam Al-Quran. Tentang tempoh berada dalam perut. Tentang macam-macam lah. Akhirnya mereka sendiri memperakui setelah berlalunya masa, kajian demi kajian, mereka memperakui apa yang disebut di dalam kitab Al-Quran itu benar. Sebab itu ramai yang masuk Islam asalnya kaji Al-Quran untuk cari keburukan, akhirnya mereka jumpa kebenaran demi kebenaran, mereka masuk Islam. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, bila wahyu yang pertama Iqra, bacalah. Inilah kekuatan umat Islam. Contoh, Nabi terdahulu ada kekuatan yang tersendiri. Zaman Nabi Nuh AS, kekuatan pertukangan. Bila Nabi Nuh membina bahtera, pertukangan tu, bina dengan kayu apa semua ni. Subhanallah, ramai yang mengatakan Nabi Nuh gila. Sebab apa? Allah perintahkan Nabi Nuh membina kapal berada di atas bukit. Subhanallah. Kalau orang bina kapal, biasanya di tepi pantai. Dah siap kapal tarik. Tapi bayangkan Nabi Nuh diperintahkan Allah dibina di atas bukit. Masya Allah. Dan kehebatan seni bina kapal Nabi Nuh, walaupun
kita tahu dia punya ombak setinggi gunung. Ini disebut di dalam Al-Quran. Ombak setinggi gunung. Kalau kita tengok tsunami, ombak tsunami tak sampai tinggi gunung. Sampai bukit pun tak. Maksudnya tak boleh bayangkan betapa besarnya ombak setinggi gunung ni, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi kapal Nabi Nuh tidak terbalik dengan muatan yang banyak. Pada zaman Nabi Daud pula kekuatan besi. Pada zaman Nabi Musa pula kekuatan ahli sihir. Sebab itu Firaun ada ahli sihir banyak. Beradu tenaga pun dengan sihir. Tapi Allah berikan Nabi Musa AS mukjizat yang mengalahkan semua sihir. Sampailah ahli sihir Firaun pun semua masuk Islam. Maksudnya memperesakan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dengan kerasulan Nabi Musa AS. Yang saya nak sampaikan adalah umat Islam kekuatannya adalah pada Iqra. Pada Iqra iaitu membaca. Maksudnya adalah ilmu. Kekuatan ilmu. Sebab itu Imam Syafi'i menyebutkan, ini kalam Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang mahukan dunia, maka baginya melalui ilmu. Siapa yang nak cari dunia, nak melalui jalan ilmu. Faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak akhirat juga dengan ilmu. Faman aradahuma. Dan siapa yang nak kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm. Dengan ilmu, tak apa sekalian. Kita nak buat donat kan ada ilmu. Tak ada ilmu, tak jadi donat. Nak masak nasi yang mudah, tak ada bahan apa-apa. Nasi dengan air je. Tak ada ilmu, nasi tak masak. Keras ataupun lembek. Kita nak buat apa pun mesti ada ilmu pengetahuan. Masya Allah. Dan inilah satu agama, satu kitab Al-Quran yang terkandung dalam semuanya khazanah ilmu yang sangat hebat. Sebab itu orang yang memulakan harinya dengan ilmu, iaitu dengan Al-Quran, baca Al-Quran, harinya adalah hari yang terhebat. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, paksa diri kita. Bangun 5.30 pagi. Kalau dapat 5 pagi, tak dapat 5.30. Okeylah tu. Sempatlah juga tahajud 2 rakaat, satu witir contohnya. Kalau lagi awal lagi bagus. Kita dah ready untuk solat subuh. Solat subuh. Subuh sekarang masuk dalam pukul 5.50. 5.55, 5.50 kan masuk subuh. Lepas subuh, tuan-puan dimati Allah sekali. Lepas tu kita solat sunat subuh, lepas tu solat subuh. Dalam 6 suku kita siap. InsyaAllah 6 suku dah siap dengan dah baca maksurat. Kalau baca Yasin, 6.30 siap. Yasin lebih kurang 15 minit. Subhanallah. Setiap pagi kita mulalah dengan Yasin. Ataupun lepas tu sambunglah 2 muka surah yang kita baca tu. Masya Allah, kita boleh rasakan hari tu semangatnya ni. Sebab apa? Kita dah mula dengan satu mukjizat. Al-Quran itu mukjizat. Kita dah mulakan dengan satu permulaan, iaitu bercakap, membaca kalamullah. Lepas tu kita sedang memulakan dengan sumber ilmu. Subhanallah. Dengan sumber ilmu. Al-Quran itu adalah sumber khazanah ilmu. Jadi, perkataan Iqra' adalah satu fi'il amar, perintah Allah, bacalah. Subhanallah. Dan perintah ini adalah perintah relevan sepanjang hayat. Sebab itu, siapa yang menguasai pengetahuan ilmu hari ini, dia akan menguasai dunia. Kenapa Yahudi masih menguasai dunia? Sebab dialah yang menguasai pengetahuan. Dia menguasai pengetahuan, dia menguasai... Ustaz? Oh, okey. Dia menguasai... Minta maaf ya kalau bunyi bising gangguan sebab ada kerja-kerja. Okey. Dia menguasai pengetahuan, Yahudi ni. Dia menguasai teknologi, dia menguasai sains, dia menguasai ni. Di belakang barat tu Yahudi. Di belakang banyak negara-negara blok-blok sekutu mereka adalah Yahudi. Sebab apa? Mereka tahu siapa yang memiliki pengetahuan, ilmu, kemahiran akan mampu menguasai dunia. Dengan ilmu boleh buat senjata yang hebat. Boleh buat itu. Dengan ilmu macam-macam. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, sebab itu kalau kita nak jadi orang yang cemerlang, orang yang baik, wajib baca. Baca Al-Quran itu wajib. Dan baca buku. Mesti ada buku. Pergi mana-mana bawa buku. Kita cuba jadikan budaya, mesti bawa buku, satu buku kecil pun tak apa, letak dalam handbag. Sementara dalam kereta, buka buku. Sementara nunggu beratur bank, buka buku. Sementara sekian-sekian, buka buku. Subhanallah. Biar dalam rumah tu, kat sini ada buku sikit, dekat tepi TV pun ada buku. Turun tangga kejap ada buku pula. Saya dululah sebab pernah duduk di Australia kan. Bila pergi rumah Mak Saleh, terkejut tengok budaya dia orang. Rumah Mak Saleh kan. Duduk di sana beberapa tahun. Anak-anak saya ada belajarlah di sekolah di Australia tu, di Brisbane kan.
Lepas tu bila anak-anak ni kan kadang parents kawan-kawan ni ajak pergi rumah kan, kita pergi. Diorang buku tu perhiasan rumah dia. Yang kita rasa macam lucu tu, masuk tandas diorang kan memang tandas diorang kering, tak ada air. Tandas bol, tandas duduk. Tepi buku, ada rak buku tepi tandas ni. Ada rak buku. Ni pun ada rak buku. Lepas tu kan, ada sinki nak basuh tangan, ada susunan buku. Saya tanya, why kamu buku dalam tandas? Dia kata, ya sambil buang air, kalau buang air besar lama, baca buku. Ni, rupanya dia memang macam buatkan suasana, okey, pergi situ ada nampak susunan buku. Dia buatlah susun cantik-cantik. Tapi dalam tandas tu, tuan-puan sekalian, kita nak buang air ni nampak ada buku-buku dia. Tapi buku dia lah, buku motivasi, tulisan-tulisan. Yang mana kalau duduk dalam tandas pun tak berdosa, bukan ada ayat Quran ke apa. Ada majalah, ada buku. Dia kata, ya sementara menunggu, daripada kamu menunggu, kalau nak buang air, belek baca buku. Itu antara budaya, mungkin mereka dah membudayakan begitu. Buku adalah salah satu hiasan yang indah sebenarnya kalau kita pandai hias rumah kita dengan rak-rak, dengan hiasan-hiasan buku. Jadi tuan-puan sekalian, ya, Ustazah, kan kita baca Al-Quran lah. Tuan-puan sekalian, kita baca buku apa pun, buku motivasi, buku sains, semuanya itu adalah daripada cambahan-cambahan Al-Quran. Tuan-puan sekalian, ada kata, Ustazah, saya kan suka baca buku motivasi daripada Al-Quran. Saya kata, motivasi tentang apa? Ya, dia mengingatkan tentang Allah. Yelah, cerita pasal ni, sabar, pasal ujian gini. Semua itu terkandung dalam Al-Quran. Cuma buku-buku ini adalah percikan untuk memahamkan kita dari Al-Quran. Subhanallah. Jadi, kita boleh je baca-baca buku selagi mana buku tu memberi ilmu pengetahuan yang baik, yang bermanfaat. Okey. Ini kita baru saja cakap pasal definisi ni, tuan-puan sekalian. Jadi saya tahu masa dah habis. Jadi saya rasa saya sempat pasal ni je, tuan-puan sekalian. Itulah, Ustazah memang tak boleh nak cakap ringkas-ringkas. Saya tahu masa dah. Okey, saya cakap sepintas lalu. Surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Jumlah ayat dalam Al-Quran 6236. Walaupun jumlah ayat tu ada yang berbeza sikit. Surah Makiyah 86-28. Okey, wahyu pertama surah Al-Alaq. Okey. Siapa yang paling awal mengumpul Al-Quran? Sayyidina Abu Bakar. Okey, kita dah tahu. Perumpamaan orang yang mengaji yang tidak mengaji Al-Quran. Okey, hadis ini saya akan baca, tuan-puan dengar, nanti saya akan tulis terjemahan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'ana kamasalil utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa masalul mu'minina alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana masalur raihanah. Masalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murun. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Yang bermaksud, subhanallah, hadis tadi yang bermaksud, sekejap, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah uturujah yang baunya harum dan rasanya manis. Dan perumpamaan orang mukmin yang tak baca Al-Quran seperti buah kurma, tak bau harum tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran adalah seperti bunga, baunya harum tapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran umpama seperti buah hanzalah, tak bau, harum dan rasanya pahit. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Ada 4 kumpulan yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini. Kumpulan yang pertama iaitu orang mukmin. Orang mukmin. Mukmin ni maksud dia apa? Orang yang beriman. Kalau ikutkan ejaan dia mukmin macam ni, tapi orang tulis K kan, okeylah sebab dah dimelayukan. Kalau ikutkan kan mukmin, sorry mukmin kan, al-mukminun kan tulisannya, al-mukminun, mukmin hamzah. Jadi kalau ikut ejaan lah mukmin, macam tu kan. Tapi sebab dah dimelayukan jadi mukmin. Mukmin macam tu lah. Macam nama saya ialah
Asma. Hamzah. Asma. Nama-nama. Asma juga bermaksud ketinggian. Nama-nama Allah. Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang mulia. Husna maksud dia mulia. Hamzah kan. Kalau ejaan bahasa Melayunya Asma. Dan memang ejaan saya macam ni pun. Ada koma. Tapi selepas sekian lama koma ni macam dah tak dibenarkan. Sebab tu kita akan jumpa ada orang eja Asma hari ni macam ni. K. Tapi sebab dah dimelayukan. Dan ini memang ada masalah sikit pendaftaran. Pasport pun dia tak boleh masuk ejaan ni. Tapi tak ada masalah. Cuma saya bila nampak ejaan mukmin tu, saya jadi macam K tu macam kaf kan. Jadi sebenarnya mukmin lah. Okey, yang pertama, perbezaan orang baca Quran. Mukmin orang beriman baca Quran, Nabi sebut seperti buah uturujah. Seperti buah uturujah. Ustaz. Okey. Oh, nampak kan? Saya takut orang tak nampak. Okey. Yang pertama iaitu mukmin baca Quran. Nabi kata seperti buah uturujah. Buah uturujah ni adalah buah yang wangi. Nanti kita sebut. Okey, yang kedua pula, mukmin, orang beriman, orang Islam, tapi tak baca Quran. Tak baca Quran. Seperti apa? Nabi kata seperti kurma. Kurma pula. Okey, dan yang ketiga iaitu orang munafik. Yang baca Quran umpama seperti bunga. Umpama seperti bunga. Manakala yang keempat, munafik. Maksudnya mukmin lawan munafik lah ni. Munafik tu siapa? Okey, munafik yang tak baca Quran seperti ada satu pokok, pohon ataupun buah yang bernama Hanzalah. Subhanallah. Okey, kalau tengok perbezaan, uturujah adalah satu buah yang baunya wangi, rasanya manis. Kurma pula tak wangi, tapi rasa manis. Dia tak berbau harum. Tak adalah ke ada orang buat perfume ni, perfume bau kurma? Tak ada kan? Tak adalah orang letak kurma untuk, kenapa kurma letak ujung-ujung ni? Untuk wangikan rumah. Tak ada. Manakala munafik baca Quran pula ibarat bunga. Wangi. Nampak macam cantik, indah, wangi, tapi pahit. Siapa pernah makan bunga? Tapi pahit. Manakala orang munafik tak baca Quran, iaitu dia seperti Hanzalah, dia busuk dan dia pahit. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi tuan-puan sekalian, kita perlu jadi yang pertama ni. Mukmin baca Al-Quran. Nabi kata mukmin baca Quran ini, dia ibarat buah uturujah. Dia wangi dan dia manis. Masya Allah. Biarlah muka kita tak manis pun, tapi baca Quran kita manis. Dan juga kita wangi. Bagi pandangan Allah, para malaikat memuji orang baca Quran. Dipuji-puji, dijaga, dipelihara. Orang yang baca Quran, cintakan Al-Quran, sentiasa dilindungi, dijaga, dipelihara, disayang, dipuji oleh Allah, para malaikat, oleh penduduk langit. Subhanallah. Mukmin tak baca Quran ibarat kurma. Ya, dia manis lah, tapi dia tidak berbau harum. Dia tak indah. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dan sebagai penutup, dah lebih banyak dah masa ni, Nabi SAW bersabda hadis yang sahih. Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit. Nabi kata perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran, perumpamaan rumah yang disebutkan nama Allah, kalamullah, umpama seperti rumah adalah seperti orang mati dengan orang hidup. Maksudnya rumah kita ni bila baca Quran, rumah kita akan hidup, ada nyawa, ada roh, ada hadirnya para malaikat dan sebagainya. Manakala rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ahli keluarganya sibuk dengan berhibur, itu ni, tak dibacakan Al-Quran, berlalu satu hari tanpa baca Al-Quran, rumah itu ibarat mayat. Tuan-puan sekalian, beza banyak tak
hidup dengan mayat. Kan Nabi sebut masalul hayyi wal mayyit, sama seperti orang mati dengan orang hidup. Sebab saya hidup ni, anda boleh dengar saya cakap. Sebab saya hidup. Kalau saya mati ni, tinggal berapa jam je saya akan dikuburkan. Tak ada siapa dah yang akan bersama dengan saya. Masa tu nama saya pun dah tak disebut. Orang akan tanya, arwah tanam pukul berapa? Arwah dah mandi belum? Orang tak tanya Ustazah Asmat dah mandi belum? Nama kita pun akan terkubur sama. Subhanallah. Sebab kita masih ada roh, kita ada nilai. Orang kaya macam mana, orang masyhur macam mana, bila mati tak ada nyawa je, tak ada roh je, terus tak ada nilai dah. Dia akan hilang bersama, pangkat dia terus hilang, harta dia terus hilang, kemuliaan dia terus hilang, terus tak ada nilai apa dah. Orang pun datang pandang-pandang macam tu, tak ada dah hormat-hormat apa semua, tak ada dah. Dan dia akan ditanam di bawah tapak kaki manusia, itu di tanah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab kita masih ada roh saja ni, kita diberikan Allah segala-galanya nikmat. Kita masih lagi diberikan kedudukan, pujian dan sebagainya, masih mampu menggerakkan. Nabi kata orang yang membaca Al-Quran, rumah baca Quran, ibarat orang mati dengan orang hidup. Perbezaan yang sangat besar, tuan-puan dimati Allah sekalian. Begitu ke dengan manusia yang baca Quran dengan manusia tak baca Quran. Bila baca Quran kita umpama hidup, manusia yang hidup, ada nyawa, ada nilai. Tapi bila tak baca Al-Quran, kita tidak ada nilai, umpama seperti mayat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebagai penutup, betul-betul kita nak kongsikan satu doa supaya kita rajin membaca Al-Quran, iaitu doa yang biasalah. Subhanallah, antaranya doa untuk Al-Quran, Allahumma ja'alni Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa khuzni wa zahaba hammi. Okey, itu doa daripada hadis riwayat Ahmad. Tapi kalau nak senang, Ustazah saya ni tak tahulah kan, susah nak baca Al-Quran apa semua, bacalah doa yang selalu kita baca, doa tutup tu. Doa tutup bilik biasa, doa khatam Al-Quran. Sama-sama kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Suara saya tak sedap ya, saya tak reti nak ikut melodi tu. Jadi kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia petunjuk cahaya. Dah campur-campur tak apa. Subhanallah. Ni ada ni. Okey, sahabat-sahabat, walaupun ada orang kata Ustazah, bacaan sebutan yang betul adalah nusina. Allahumma zakirna minhuma nusina. Tuan-puan sekalian, diharapkan pasal isu minhuma nasina ataupun minhuma nusina tidak dibesarkan. Sebab bila saya lihat dan saya dengar perbahasan ahli bahasa, dua-dua tersebut boleh digunakan. Minhuma nasina ataupun minhuma nusina, dua-dua boleh. Kita kan dah biasa hafal minhuma nasina. Tapi siapa yang nak ubah ke minhuma nusina pun boleh. Tuan-puan sekalian, amalkan doa tu setiap kali lepas solat, ada waktu-waktunya. Akhirnya insya-Allah kita betul-betul jadi sahabat Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, mati kami dengan Al-Quran. Dan kita minta dengan Allah dalam doa itu apa? Allahumma wa'alimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana. Ya Allah, rizkikanlah aku membacanya pada siang, pada waktu malam. Itu kan doa. Jadi lepas solat jangan tinggalkan doa ni. Duduk sama-sama dengan keluarga, buat dengan lagu ke Allahumma arhamna bil Quran sampai akhir. InsyaAllah kita benar-benar mencintai Al-Quran, kita benar-benar akan menjadi sahabat Al-Quran. Ingatlah Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang kepada hari kiamat, kepada penolong, pembantu, pemberi syafaat li ashabi, kepada sahabat Al-Quran. Sebab itu penting kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita
kerana Al-Quran akan menolong kita di mahsyar kelak. Ketika itu kawan-kawan, jiran-jiran, suami, anak, adik-beradik, isteri mungkin dan tidak mampu menolong kita. Namun ada beberapa syafaat yang boleh bantu kita di mahsyar kelak. Antaranya adalah syafaat Rasulullah, syafaat para malaikat, kemudian syafaat Al-Quran. Subhanallah. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang berteman dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran akan jadi teman dia ketika hidup di dunia, ketika hidup di alam barzah, sehingga di mahsyar. Al-Quran menjadi teman yang paling setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan sekalian. Terima kasih kepada penganjur iaitu Akademi Al-Faqih. Pergi ke FB penganjur kita ni, Akademi Al-Faqih, iaitu pusat pengajian Al-Quran secara online. Sama ada berkumpulan, satu keluarga belajar ataupun individu seorang-seorang belajar. Hanya face to face dengan ustaz, face to face dengan ustazah. Orang lelaki dengan ustaz lah, perempuan dengan ustazah. Jadi namanya adalah Akademi Al-Faqih. Cari dekat Facebook ataupun IG tadi tu, Faqih Home. Al-Quran Home, Faqih Home. Macam tu lah. Ada IG tadi kita dah share. Terima kasih pada penganjur, terima kasih pada semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Terima kasih kepada semua yang bagi star. Sempat lagi kau nak bagi star sebagai tanda anda menyumbang penghargaan. Allah Maha mengetahui siapa yang bagi star. Allah Maha membalas. Sebab star tu akan bernilai 5 sen dolar, 20 sen Malaysia. Kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah dan kerja amal, InsyaAllah. Okey. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.